Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana pada malam ini Allah izinkan kita untuk berada di dalam masjid yang mulia ini, dapat kita solat maghrib berjemaah. InsyaAllah, insyaAllah juga berjemaah. InsyaAllah besok subuh berjemaah. Begitulah seterusnya sampai kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke hadratnya secara berjemaah. Lebih-lebih lagi orang yang depannya, orang lelaki. Jangan seorang-seorang semayang di rumah. Siapa semayang seorang-seorang di rumah, dia orang lelaki perempuan apa? Dia dikira sesat. Dan jangan menolak ngatir saya, bukan ngatir saya ngatir Ustaz ni. Yang ngatir Ustaz tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutahallifu fi baiti la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Sekiranya kamu sengaja semayang seorang diri di rumah kamu, seperti mana mereka yang tak hadir pada malam ini. Rupanya zaman Nabi itu ada juga orang yang tak nak datang masjid, yang tua.
Seorang-seorang main rumah. Sampai Nabi mengancam nak bakar rumah-rumah mereka tu. Tapi tak jadi. Memandangkan kerana dalam rumah tu ada budak-budak kecil, ada wanita-wanita, tak jadi bakar. Boleh tak dibakar Nabi. Orang keliling masjid Madinah. Kalau kamu begitu, maka kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Ya. Walau taraktum sunnata nabiikum, sekiranya kamu meninggalkan sunnah Nabi kamu, maka sesatlah kamu, kata Nabi. Nabi apa ni? Nabi itu siapa? Contoh yang menjadi ikutan kita. Jadi mari kita sama-sama mendirikan salat 5 waktu semalam secara berjemaah. Jangan lagi ya, hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau seorang-seorang rumah sesat, coba kita pejam-pejam mata. Ingat berapa kali kita sembahyang sesat seorang rumah. Paling koman, paling kodi, paling koyok, paling curut, paling tak guna, dia di rumah sembahyang bersama isteri dan anak-anaknya. Kalau saja tak siap, dia sembahyang di bilik dia, isteri sembahyang di bilik dia juga. Dia sembahyang di anjung, isteri sembahyang di bilik, anak-anak sembahyang di bilik masing-masing. Itu yang jenis sembahyang tu. Dikira sembahyang besar. Lebih-lebih lagi kalau meninggalkan sembahyang dengan sengaja, lagilah bahaya, lagilah teruk ya. Jadi mari kita utamakan ibadah yang pertama yang akan diperiksa oleh Allah Ta'ala ialah sembahyang. Mula-mula akidah, iman. Lepas itu baru dicek sembahyang kita, berjemaah kita. Baik, untuk malam ini kita sambung lagi pembacaan kita tentang akidah. Akidah dah habis dah. Nah, kita dah cerita daripada wujud sampai kaunuhu mutakalliman. Kemudian dah masuk dalam kubur, yang ditanya yang pertama ialah akidah. Ditanya di malaikat muka dan akhir. Bukan banyak soalannya, 6 soalannya. Dah bocor tu. Tapi yang nak jawab tu bukan ilmu kita, bukan pengetahuan kita, bukan ingatan kita. Yang nak jawab tu amalan kita. Soalan yang tanya apa? Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Wa man nabiyuka, siapa nabi kamu? Wa ma dinuka, apa agama kamu? Wa ma imamuka, apa imam kamu? Bukan wa man imamuka. Kalau wa man imamuka, siapa imam kamu? Kalau siapa boleh jawab, imam saya ialah Juman. Pian, itu imam saya. Ini wa ma imamuka. Al-Quran tu imam aku ya. Yang keempat ditanya apa? Yang keempat yang lima ditanya wa ma qiblatuka, di mana kiblat kamu? Dan yang keenam ditanya wa man ikhwanuka, siapa saudara-saudara kamu? Kalau boleh jawab baru ditanya bab sembahyang. Kalau yang itu tak jawab tak tanya sembahyang pun, terus bentung je malaikat muka dan akhir ya. Okey, untuk malam ini sambung lagi pembacaan kita. Dan demikian lagi wajib atas mereka. Apa tu wajib? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat. Apa yang mesti buat tu? Apa yang wajib tu? Wajib atas mereka itu percaya. Mesti percaya. Kalau tak percaya, dia bukan saja berdosa, kafir jadinya. Kerana ini melibatkan akidah. Wajib percaya, wajib beriman. Wajib percaya akan siksa kubur. Di kubur tu ada 2 tempat. Satu tempat siksa dan satu tempat nikmat. Sebab itu kubur tu boleh jadi taman syurga. Kubur itu juga boleh jadi jurang daripada api neraka. Al-qabru rawdatan min riyadil jannah, kata Nabi. Wal qabru khufratan min hufarin nar. Kubur itu adalah taman daripada syurga. Salah satu taman ke taman-taman syurga, dan kubur itu juga adalah satu jurang daripada jurang neraka. Wajib kita beriman bahawa di kubur itu ada siksa bagi mereka-mereka yang neraka. Siksa kubur ada 4, tuan-tuan, dengar elok. Ada 4 siksa kubur. Yang pertama, soalan dan pukulan mungkar nakir. 3 langkah je mereka yang ngantuk. Dia balik, sudah ngantuk kita kubur, baru talqin balik. Jangan tanya lagi. Tak boleh jawab lagi, empuk lagi. Begitulah, 6 soalan tu 6 kali tanya, 6 kali kena pukul. Kalau tak boleh jawab, mudah-mudahan ya. Kalau boleh jawab, apa jawab?
Kalau boleh jawab apa kata mereka tu? Baru dicek tentang mayang. Cukup ke tak cukup waktunya? Sehari 5 kali. Kamu mati umur berapa? Cukup tak 5 kali sehari tu? Tentang semayangnya. Cukup ke tak cukup? Yang kedua, betul ke salah? Nanti kita belajar buat semayang, kita kena tahu mana kesalahan-kesalahan yang selalu dilakukan orang ketika semayang. Bacaannya macam mana? Kerana semayang itu ada rukun fi'li, ada rukun qawli, ada rukun qalbi. Kena betul. Itu yang kedua, mesti betul. Yang ketiga, ikhlas. Ikhlas atau tidak semata-mata kerana Allah atau ada menunjuk-menunjuk orang lain. Itu bab semayang. Jangan dicek. Lepas semayang baru rukun Islam yang lain. Baru dicek zakat, puasa, haji dan sebagainya. Kalau semua beres, apa kata malaikat? Tidurlah kamu di dalam kubur kamu ini seperti seorang sadar, seperti seorang mempelai. Pengantin mempelai lain. Mempelai itu apa? Mempelai itu apa? Malam pertama itu nama mempelai. On your first wedding night. Seronok tak seronok jadi mempelai? Dia dah kahwin dah kan tak tahu. Seronok tak seronok jadi mempelai? Ingat ke lupa dah? Lain yang macam Al-Qam ni, dia belum kahwin lagi. Dia tak tahu. Saya dah lebih 50 tahun dah jadi mempelai. Masih ingat itu sekarang? Ya tak? Itu lain cerita. Itu mempelai yang kedua. Itu ketentuannya dari Allah. Kita tentunya. Jadi tidurlah kamu dalam kubur kamu laksana seorang mempelai. Dia 2 kali dah. Lene ke tak lene tidur tuan-tuan? Lene ke tak lene tidur pian? Kalau lene bingung jawabnya. Itu wajib percaya tu. Soalan tu ya. Kalau tak boleh tentu jemput ke mereka. Percaya tu wajib ya. Seksa kubur ada. Tentang materi. Yang kedua dihimpit bumi. Bumi tu mengimpit. Kerana bumi tu gerak. Kamu action now je, kamu tunggulah. Kamu masuk dalam apa tu, kamu tahu mana lagi ya. Dihimpit bumi sehingga berselisih tulang rusuk. Kalau kena seksa lah. Kalau tak ada kena seksa, tak ada lah. Bumi tu luar aja. Ini kalau kena seksa, dihimpit bumi. Yang ketiga, tengok ni, apa ni? Dia datang ular dan kala, mematuk-matuk, menggigit-gigit sampai kiamat. Ular tu panjang dari kepala ke ekor, sebulan perjalanan. Kala macam juga, besarnya besar tengkuk unta. Tengkuk unta tu mana? Setiang tu besar mana? Kecil sikit bertiang je, besar tengkuk unta. Besar tengkuk lembu lah, bukan sama tengkuk unta dan tengkuk lembu ya. Itu besarnya. Ular dan kala tu mematuk-matuk menggigit sampai kiamat. Yang ketiga, yang keempat dimasukkan api neraka ke dalam kubur. Dibalik-balik macam orang manggang apa? Manggang barbecue. Macam itulah. Tempat siksa kubur. Ingat tu. Yang pertama soalan dan pukulan mungkar nakir. Yang kedua apa? Apa ni? Dihimpit bumi sehingga berselisih tulang rusuk. Yang ketiga dia datang ular dan kala menggigit sampai kiamat. Nama Ibn Qurun kita dengarnya Sujaqul Aqra'. Sujaqul Aqra' nama ular. Nama kala tu. Qurun kita dengar Qara' bunyi. Yang keempat dia masukkan api neraka ke dalam kubur. Itu 4 siksa kubur. Kena yakin tu. Saya cerita ni kena percaya kerana semua cerita ni daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada dalam Quran ya. Siksa kubur bagi orang yang maksiat dan kesenangan kubur bagi orang yang beribadah. Orang yang beribadah senang dan kubur tu luas kuburnya ya. Tak ada sempit, tak ada dihimpit. Tapi yang dihimpit bumi itu semua orang kena, kecuali wali tak kena. Sahabat tak kena. Tapi sekarang orang soleh dihimpit bumi juga. Dihimpit juga. Cuma orang soleh itu tidak ada dihimpit bumi itu sampai berselisih tulang rusuk. Dia macam mak memeluk bayi yang baru lahir. Sampai bengok kan? Tuan-tuan,
mak yang memeluk bayi dia, anak kecil dia baru lahir, sampai remuk ke dada tu. Jangan duluan. Jangan duluan. Selesa dia peluk tu. Kalau di tengah menangis pun dia. Macam itulah. Itu bumi tu memeluk manusia-manusia yang soleh, yang melakukan apa, yang mengerjakan yang disuruh, meninggalkan yang dilarang. Dia masuk ke dalam bumi tu, dihipit bumi tu, ngam je, selesa je, itu dia buka balik, luar balik. Ya. Itu himpitan bumi. Semua orang kena. Yang tak kena wali-wali, sahabat-sahabat tak kena, rasul-rasul tak kena. Lain tu semua kena. Bawah tu semua kena betul. Walaupun dia soleh, walaupun dia buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Itu himpitan bumi. Yang ketiga ulu dan kalian tu. Yang keempat dia masukkan api neraka dalam kubur. Itu 4 siksa kubur. Yang kata dan kesenangan bagi mereka yang beribadat. Ya. Orang yang beribadat tak kena siksa kubur. Mari dia. Kesenangan kubur bagi orang yang beribadat. Dan bahawasanya sekaliannya itu benar. Tak pernah nemu orang talqin ke? Apa kata dia imam tu? Ketahui olehmu bahawa mati itu benar, siksa kubur itu benar, kesenangan kubur itu benar, kebangkitan dari kubur itu benar, titi siratul mustaqim itu benar. Itu mana orang talqin ke? Banyak tu imam dia mana baca talqin ya. Syurga itu benar, neraka itu benar. Semua benar lah kata ya. Maka jika menyiksa Allah Ta'ala akan orang yang berbuat maksiat, maka iaitu dengan adilnya. Salah bukan salah Allah. Kenapa dia kena siksa? Kerana dia buat maksiat. Allah kata jangan buat, dia buat juga. Allah kata jangan berzina, dia berzina juga. Allah kata jangan mencuri, dia mencuri juga. Allah kata jangan berjudi, dia berjudi juga. Asal ujung minggu ambil nombor ekor. Apa tak kena siksa? Salah siapa? Salah Allah kan? Allah ada gambaran, jangan berjudi. Dia berjudi juga. Jangan berzina. Tapi dia berzina juga. Berzina itu bukan sahaja berzina yang dilarang oleh Allah. Dekat dengan zina pun tak boleh. Apa kata Allah? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Jangan kamu hampir dengan zina, kerana dia adalah satu perbuatan yang keji dan satu perkara yang sangat jahat. Itu zina. Jangan buat. Siapa peranah berzina, dengar elok kalau dia tak taubat. Siapa peranah berzina, kalau orang lelaki, esok di akhirat besok, dibesarkan kemaluannya itu sebesar dunia. Besar dunia ni, bukan besar bertanya. Bukan besar hutan raya. Besar dunia ni. Tapi tak nak. Besar tak nak. Kemudian didatangkan 70,000 orang malaikat. Bukan 70 ya. 70,000 orang malaikat. Membawa cemeti yang sangat berat. Mengelilingi penzina tu. Kemudian seorang bilang 1, 2, 3. Tepuk tu lah. Kau tahu tak? Pukul lah. Balun. Bedah. Tangan ada rupanya. Tangan mana? Tangan kemaluan tu dia hancur. Besar dunia ni hancur. Betul? Elok balik. Elok balik bilang lagi. Tadi 1, 2, 3 ini bilang lagi. 1, 2, 3. Pong. Hancur. Elok balik. Itu bilang lagi. Apa? Siji, loro, telu, pong, hancur. Itu bilang lagi. Apa? Lagi apa? Warna, rendah, muna, cong, hancur. Itu dia siksa kubur ya. Kalau orang berzina ya. Jangan hampir dengan berzina boleh ya. Dan kena yakin tu. Kerana ini merupakan akidah. Kalau tak percaya, kata ustaz nak tahu dia kau bawa balik kan? Jangan. Sebenarnya yang jadi kafir ya. Wajib tu. Wajib beriman. Maka jika menyiksa Allah Ta'ala akan orang yang berbuat maksiat, maka iaitu dengan adilnya. Dan jika memberi kesenangan Allah Ta'ala akan hambanya yang berbuat taat, maka itu dengan apa? Anugerahnya, dengan rahmatnya. Kalau Allah
bagi kita senangan itu kerana apa? Kerana rahmat Allah Ta'ala. Bukan kerana pahalanya. Dan kerana Allah bagi rahmat pada dia. Kita kalau dapat masuk syurga pun hanya dengan rahmat Allah. Bukan dengan pahala semayang tadi. Bukan dengan pahala mengaji kejap ni. Bukan dengan pahala baca Quran tadi. Bukan dengan pahala selawat dan sebagainya. Kita hanya layak masuk syurga kalau Allah datangkan rahmat. Tak ada rahmat yang mimpi masuk syurga. Jadi mudah-mudahan Allah bagi kita ni, cucuri kita dengan rahmat, dapat masuk syurga. Syurga ada berapa ya tuan-tuan? Ada berapa syurga semua? Sekali lagi. Seorang dia jawab ni. Syurga ada berapa? 8. Yang pertama namanya Jannatul Firdaus. Ada orang nama Firdaus, nama syurga tu. Yang kedua namanya Jannatul Adnin. Ain Dal Nun Adnin. Yang tiga namanya Jannatul Ma'wa. Sebab betul-betul Ma'wa. Jangan Ma'wa tak betul. Jangan Ma'wa tak betul. Jannatul Ma'wa. Setiap minggu baca tu Imam. Ammal ladzina amanu wa amilus solihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Surah apa? Surah Sejadah. Atau mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itu yang dapat syurga yang bernama Jannatul Ma'wa. Diberi kepada mereka di atas apa yang telah mereka lakukan dalam dunia ini. Dalam dunia ini dia buat baik je. Dia buat yang disuruh, tinggal dengan dalam. Esok Allah hadiah dengan syurga Ma'wa. Itu nombor 3. Yang keempat, Darussalam. Tadi itu Imam pimpin kita. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam lagi. Wa adkhilnal jannata darussalam. Itu Darussalam membuat. Yang kelima namanya Jannatul Na'im. Jannatul Na'im itu namanya nikmat je. Yang keenam namanya Jannatul Khuld, kekal. Bahagianya kekal, seronoknya kekal, mudanya kekal, tenaganya kekal, semua kekuasaan semua kekal kan. Yang ketujuh namanya Jannatul Jalal, agung. Agung semua nombor 1 belakang. Dalam syurga mana ada nombor 2, nombor 1 belakang. Dan yang ke-8 Jannatul Qarar. Tenang, dia tak ada masalah, tak ada kesusahan, tak ada kesedihan ya. Itu 8 syurga. Yang mana tak? Tuan nak buat. Yang mana tak syurga yang 8 tu? Berdiam belakang. Yang mana tak? Betul itu. Tak semua lah. Karena kita di akhirat besok kalau masuk syurga berapa lama? Berapa lama tempohnya? Berapa tahun? Mana ada tahun-tahun? Selama-lamanya. Hum fiha khalidun. Itu yang syurga ya. Neraka ada berapa? Neraka ada berapa tuan-tuan? 7. Itu menandakan rahmat Allah mengatasi kemurkaan Allah Ta'ala. Itu sebab kita lepas mayang kita apa? Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Berapa kali? 7 kali. Tengok, tak cerita yang Imam. Berapa kali? 7 kali. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhilah kami daripada neraka Jahannam. Itu nombor 1. Allahumma ajirna minan nar. Jauhilah kami daripada neraka Jahim. Allahumma ajirna minan nar. Jauhilah kami daripada neraka Saqar. Allahumma ajirna minan nar. Jauhilah kami dari neraka Sa'ir. Allahumma ajirna minan nar. Jauhilah kami dari neraka Khutamah. Allahumma ajirna minan nar. Jauhilah kami dari neraka Hawiyah. Allahumma ajirna minan nar. Jauhilah kami dari neraka Ladha. 7 ya. Yang pertama Jahannam. Yang kedua Jahim. Yang ketiga Saqar. Yang keempat Sa'ir. Bukan Sa'ir ya, Sa'ir. Yang kelima Khutamah. Yang keenam Hawiyah. Yang ketujuh Ladha. 7 neraka. Yang mana tak? Tadi syurga tak semua. Neraka nak yang mana? Pilih yang salah satu. Tak lalu kita nak guna neraka ya. Itu dia. Wajib saya tu. Itu kerana anugerahnya. Kerana tiada wajib atasnya sesuatu daripada itu. Bukan wajib Allah bagi kita syurga tu. Bukan wajib Allah masuk kita dalam syurga kalau kita taat ikut perintah dia. Allah berkuasa. Boleh tak orang taat Allah masuk ke dalam neraka?
kuasa Allah boleh tak? Boleh. Boleh ada orang derhaka Allah masuk dalam syurga? Boleh juga. Ya? Tapi ada sebab lah. Tentu ada sebab. Nah, orang yang warak, semayang tak tinggal, akhirnya masuk neraka. Ada namanya bersisok. Ada cerita, ada kali cerita bab bersisok ni. Akhirnya masuk neraka padahal dia lebih hebat dari wali. Ya, bersisok tu murid dia pun 60,000 orang boleh terbang di udara tau. Itu bersisok namanya. Tapi akhirnya dia mati kafir. Padahal dia beriman tu, asalnya beriman. Nanti lain kali kita nak baca kitab namanya Jawharul Ma'ruf, ada jumpa ya? Boleh ada orang yang patut masuk neraka, dia terus masuk syurga, ada tak? Ada. Ada tak cerita seorang pelacur balik dari melacur, dia tengok seekor anjing nak minum, lidahnya tak sampai ke bawah tempat air tu kerana sempit lubangnya. Datang pelacur tu, kesian tengok anjing tu, dia pun ambil apa? Ambil kasutnya, dicedok dengan air daripada lubang tu. Orang dia bagi anjing tu punya. Kerana perbuatan itu dia diampunkan dosa-dosanya. Kalau bila dia mati, dia terus masuk dalam syurga. Kuasa Allah Ta'ala. Itu tanda Allah itu maha berkuasa. Tak ada siapa yang boleh mengalahkan kuasa Allah Ta'ala. Dan tak ada siapa yang boleh memaksa Allah tu. Bukan boleh paksa masuk syurga, untuk paksa masuk neraka, tak ada. Terpulang kepada Allah Ta'ala. Nak masukkan syurga itu hak dia. Nak masukkan neraka itu hak dia. Faham ni? Itu kuasa ya. Bukan wajib ya. Kalau wajib ini terpaksa. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu bahawa percaya akan apa tu? Mizan. Mizan apa? Kati. Itu sebut kati, mizan. Mizan tu apa? Timbangan. Betul itu. Menimbang pahala dan dosa. Kalau berat pahala, layaklah masuk syurga. Kalau berat dosa, masuk neraka. Itu. Mizan. Timbangan. Tak pernah nemu kayak ni. Suratul Qari'ah. Ya, fa'amma man saqulat mawazinuh. Sambung. Fahuwa fi isyatir radiyah. Lagi? Sambung lagi. Wa'amma man khaffat mawazinuh. Sambung lagi. Fa'ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hawiyah. Fa'amma man saqulat mawazinuh. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, pahalanya berat no. Dia semayang rajin, puasa rajin, sunat pun rajin, zikir rajin, baca Quran rajin, sedekah rajin, zakat pun tak pernah tinggal, pergi umrah rajin, pergi haji rajin ke? Dia ditimbang berat nak pahalanya. Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Sentiasa dapat keredaan Allah. Nak ke tak nak? One more time, nak ke tak nak? Allah redha dengan dia. Nak syurga, Allah redha. Nak mahligai syurga, Allah redha. Nak makanan syurga, Allah redha. Nak pakaian syurga, Allah redha. Nak kenderaan syurga, Allah redha. Ambil je, Allah redha. Dengan senang hati. Allah redha. Tak ada dekat apa-apa. Dan bagi orang lelaki, nak apa? Orang lelaki nak apa? Imam. Bidadari. Allah redha. Kalau berat timbangan kebajikannya. Bila Allah redha, Allah bagi berapa bidadari masuk syurga. Paling koman, paling kudi, paling koyok, paling corot, paling tak guna, Allah bagi 72 orang bidadari. Tak, saya tak nak. One more time, tak, saya tak nak. 72, you know. Bukan 7, bukan 2, 72. Atau dia beri tabiat tidak kecemburu. Tidak kecemburu. Tak ada. Dia dah, kerana Allah dah cabut rasa cemburu dari hati wanita-wanita jadi isteri kita. Tak ada cemburu lagi. Dah dicabut dengan Allah rasa cemburu tu. Jadi apa? Dia seronok lagi ramai lagi seronok, lagi ramai lagi seronok, lagi ramai dia seronok. The more the merrier. Itu ahli syurga. Nak kita nak?
Jadi banyak, kumpulkan pahala banyak-banyak. Supaya nanti kalau ditimbang berat pahala. Ini dah, bila nama sunat tu duit. Sunat tu wajib. Sembahyang sunat tidak. Sebelum maghrib ada dah sembahyang sunat. Ngapa tinggal? Ngapa tak nak buat? Masuk masjid pakai kaki mana? Kanan. Ngapa? Lajak aja. Keluar masjid pakai kaki mana? Kaki kiri. Itu. Pahala tu. Kumpulkan pahala sebanyak-banyak. Nanti esok akan ditimbang. Bila berat pahala tu, dia sentiasa dalam keredaan Allah. Tapi tengok lepas itu ayat tu. Wa amma man khaffat mawazinu, barang siapa ringan timbangan kebaikannya, dosanya banyak, pahalanya sikit, dosanya berat, pahalanya ringan. Apa ujungnya? Wa ummuhu hawiyah, maka maknya adalah hawiyah. Dia beremakkan hawiyah. Mak dengan anak apa buat dia mak? Tuan-tuan, dia tak pernah bermak kan? Apa buat dia mak beranak? Kita tengah kecil tu, umur setahun 2 tahun, apa buat dia mak kita? Dipeluknya lagi, diciumnya lagi, dicimang-cimangnya, dilambung-lambungnya. Ya tidak. Itu mak dengan anak. Ini dia beremakkan hawiyah. Fa ummuhu hawiyah, maknya adalah hawiyah. Hawiyah dalam benda. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa yang dikatakan hawiyah? Narun hawiyah, api neraka yang bersangatan nyala jadi maknya. Tahu tak? Api neraka jadi maknya, memeluk dia, mencium dia, menimang-nimang dia, melambung-lambung dia. Tahu tak kan? Narun hawiyah. Itu kalau ringan timbangan kebajikannya. Bakat dosanya. Dosa aja. Setiap minggu ambil nombor ekor. Lagi apa lagi? Lagi apa? Mencuri hari-hari. Lagi? Ngumpat kerjanya. Itu joget aja. Minum arak aja. Minum tak ada minum biasa tak nak. Nak minum bulldog. Nak minum champagne. Nak minum whisky. Nak minum brandy. Itu yang tak. Esok boleh timbang berat dosanya. Berkemakkan hawiyah. Wajib yakin itu. Ini ayat Quran itu. Ini wajib dia. Demikian lagi wajib atas mereka itu bahawa percaya akan mizan, yakni neraca di dalam akhirat. Ditimbang di dalamnya segala amal manusia. Kalau baik, redha oleh Allah Ta'ala, dapat nikmat. Kalau jahat, dapat siksa. Bermakkan hawiyah. Api neraka jadi mak dia. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu bahawa percaya akan sirat. Sirat apa? Titi apa? Titi apa? Titi siratul mustaqim apa bendanya? Jambatan mana? Menghubung apa? Apa benda nak jambatan tu menghubung, ada dua ada parit ada jambatan atasnya. Ini apa? Menghubungkan padang mahsyar dengan syurga. Padang mahsyar dan syurga. Di tengah-tengah tu ada apa? Ada neraka. Di bawah tu ada neraka. Jadi nak pergi ke syurga kena meniti jambatan tu, siratul mustaqim tu kena meniti. Jalan di atas aja. Sampai naik ke bawah. Ke bawah ada apa? Tujuan neraka tu, api menyala-nyala di bawah. Jadi kena apa? Kena meniti siratul mustaqim. Namanya siratul mustaqim, jalan yang lurus. Besar mana siratul mustaqim tu tuan? Ada besar Golden Gate of San Francisco. Ada besar jambatan Iskandar di Kuala Kangsar tu. Ada besar jambatan Pulau Pinang. Ada besar tambak Johor. Dia tak jawab pun. Ada besar tu. Rambut belah 7. Rambut. Saya tengok kitab tak ada pun rambut belah 1000. Apa tu macam rambut belah 1000. Tak ada pun. Belah apa tak ada. Tapi ada yang kita lebih kecil dari rambut. Tak ada.
Lebih kecil dari rambut. Kita ini pun ada. Tak usah lebih kecil dari rambut. Besar tali belati jadilah. Kalau titi siratul mustaqim tu dah besar tali belati tu. Besar ke kecil tali belati? Yang tali belati besar betul lah. Ya. Pegang tali belati tu. Agak boleh lepas kan? Boleh lepas kan? Ini lebih kecil dari rambut. Lebih tajam daripada mata pedang. Udahlah halus. Lebih tajam dari mata pedang. Bukan pedang yang tuan-tuan simpan di rumah tu. Itu tumpuan. Itu buat perhiasan aja. Ini pedang zaman Rasulullah. Pedang orang berperang. Tentang orang kafir. Sekali tapuk apa? Putus kepala tu. Tajam dia dah. Ini lebih tajam dari mata pedang. Itu titi siratul mustaqim. Jauhnya, jaraknya di antara tepi ke tepi, daripada Padang Mahsyar tu sampai ke syurga, jaraknya tahu berapa jauh? 15,000 tahun perjalanan. 15,000 tahun perjalanan. Ya, 5,000 tahun mendaki. Tahu mendaki? Naik kata. Nongkak. 5,000 tahun apa ini? Apa keluarnya? Apa ini? Mendatar. Lagi 5,000 tahun apa ini? Apa? Menurun. Ya, mendaki 5,000 tahun, mendatar 5,000 tahun, menurun 5,000 tahun. Cerita kitab ni kalau nombor tahu. Ada cerita kitab. Jadi 15,000 tahun perjalanan. Baca satu buku namanya Hidup Sesudah Mati. Saya ngajar itu di Sungai Keruk. Bukan ngajar malam, ngajar siang. Untuk muslimat. Ya. Sebulan 2 kali. Selasa yang 3 dan Selasa yang keempat. Cerita tentang Siratul Mustaqim itu ada situ ya. Ada yang kitab. Itu jauhnya titi Siratul Mustaqim. Agak-agak boleh lepas kan? Tuan-tuan? Boleh lepas kan? Kalau ikut otak tak boleh lepas. Kalau ikut logiknya tak boleh lepas. Udahlah, ada. Tajam lah tu. Ada pula pengait. Ada pula pengait. Dia panggil kalalib. Ya, baca dalam musikah hadis ada tu. Wabihi kalalib. Baginya ada pengait. Pengait apa? Apa guna pengait? Nyolok orang tu biar jatuh. Tu ciki Siratul Mustaqim. Agak-agak boleh lepas kan? Kalau ikut otak boleh lepas kan? Tak boleh. Tak tu. Wajib percaya tu. Udah bunyi cukup sekarang itu ya. Nanti kita sambung lagi tentang Siratul Mustaqim. Kita baca balik ya. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu bahawa percaya akan sirat. Iaitu titian di atas neraka Jahannam ya, dan sebagainya. Nanti kita baca yang itu akan pelan-pelan ya. Kalau tak padam, carilah ustaz lain ya. Cari ustaz iman-iman boleh baca ya. Kita apa? Sapian boleh baca. Alright, cukup sekadar itu pada malam ini. Kita akan berhenti dulu ya. Baca di mana? Akan sambung di mana? Cerita apa? Cerita Siratul Mustaqim. Macam mana nak lepas? Nak lepas dah? Saya nak bagi tahu besok. Bulan depan. Macam mana cara nak lepas? Walaupun halus, walaupun jauh. Macam mana nak lepas? Siapa tak nak lepas? Angkat tangan. Nak lepas ya? Jadi, kalau tak, jangan tuang bulan depan. Ya. Alright, sekian dulu. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Has anybody got any objection? No objection. Setuju lah kalian? Alright, Alhamdulillah. Siapa ada nak tanya? Masalah? Kira? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, tentang sisa kubur ada yang meninggal waktu hari Jumaat atau terlepas Ustaz. Kalau dia beriman, memang dia lepas daripada siksa kubur. Ya? Itu kita nak hari Jumaat tu, fadilat hari Jumaat tu. Nanti kita akan baca insyaAllah sejarah hari Jumaat. Dia ada tajuk sini tau. Di antaranya lepas siksa kubur. Di antaranya ada apa macam-macam lah fadilat situ ya. Memang dia. Ya, kalau dia mati pada hari Jumaat, itu fadilat hari Jumaat ya. Yang betul ya. Lagi?
Bukan semayang ni, kan bagi tiga kauli. Kauli lintasannya macam mana kan? Kauli bila pula lintasannya? Rukun kauli, rukun perkataan, rukun sebutan. Lintasan? Lintasan niat. Macam mana lintasannya? Oh, itu akan datang kita baca insyaAllah ya. Gimana nak lintasannya? Ya, niat tu dia ada qasad, ada ta'rad, ada ta'yin. Itu nama lintasan ya. Tiga perkara mesti ada. Begitu Allahu Akbar tu dalam hati tu. Yang pertama apa? Tasdid. Seperti apa? Menyatakan betul. Itu niat ya. Betul? Yang kedua apa? Tarak. Tarak itu saja apa? Maya apa? Yang kedua kan masuk kan mensyak kan tu. Kilantaran. Tiga je. Sahaja aku semayang satu. Yang kedua fardu atau sunat. Yang tiga subuh ke zuhur ke asar tu. Itu secara ringkasnya ya. Nak detailnya ditunggu masa bab semayang tu ya. Alright lagi. Ada. Yang kauli jadi bukan lintasan tau. Orang kauli itu rukun sebutan. Ada 5 rukun sebutan. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua Al-Fatihah, yang ketiga membaca tahiyat akhir, yang keempat selawat akan Nabi, yang kelima salam. Itu 5 rukun kauli, rukun sebutan. Itu akan datang insyaAllah ya. Lagi siapa ada soalan? Tak ada lagi. Alhamdulillah. Cukup sekarang itu ya. Saya seronok ngajar ni kalau ada orang tanya. Kerana orang yang tanya tu yang dapat pahala. Besar pahalanya orang tanya tu. Dalam majlis ilmu ni orang yang paling besar pahalanya adalah orang yang sa'il. Tukang tanya.